نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kita ni daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Hadis yang seterusnya masih lagi dalam bab Al-Iman yang kalimah tayyibah. An Abi Abdurrahman Al-Juhani radhiyallahu anhu qala baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tala'a rakibani falamma ra'ahuma qala kindayani muzhijiyani hatta atahu fa idza rijalun min muzhij qala فدنا إليه أحدهما ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له قال طوبى له قال فمسح على يده فانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له قال فمسح على يده فانصرف رواه أحمد. Sayyidina Abu Abdurrahman Al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika sedang kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kelihatan dua orang penunggang sedang datang dari hadapan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nampak mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, nampaknya mereka berdua ialah orang daripada kabilah Kindah dan kabilah Mazhij. Apabila mereka tiba, didapati bersama mereka berdua ada lagi beberapa orang daripada kabilah mereka. Sayyidina Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata lagi, salah seorang daripada kedua-dua mereka telah menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang daripada mereka telah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, dia tanya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, apakah yang akan didapati oleh orang yang melihat Tuhan, lalu dia beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagialah baginya. Setelah mendengar jawapan Nabi SAW, beliau menyapu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk keberkatan, lalu bersumpah setia, kemudian beredar. Kemudian datang seorang lagi, lalu memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia dan berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku, apakah yang akan didapati oleh orang yang beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan, sedangkan dia tidak melihat Tuhan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahagialah baginya, bahagialah baginya, bahagialah baginya. Setelah mendengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyapu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah setia, lalu beredar dari situ. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dia. Sekali lagi, Sayyidina Abu Abdurrahman Al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa suatu ketika sedang kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kelihatan dua orang penunggang yang sedang datang dari hadapan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nampak mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, nampaknya mereka berdua ialah orang daripada kabilah Kindah dan kabilah Mazhij. Apabila mereka tiba, didapati bersama mereka berdua ada lagi beberapa orang daripada kabilah mereka. Sayyidina Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata lagi, salah seorang daripada kedua-dua mereka telah menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia. Bersumpah setia ni maksudnya berbaiat. Sebab pada masa memang pada itu orang Islam mereka akan pergi jumpa Nabi SAW dan mereka akan berbaiat dengan Nabi SAW. Apabila salah seorang daripada mereka telah memegang tangan Rasulullah SAW, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku,
apakah yang akan didapati oleh orang yang melihat Tuhan lalu dia beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan? Jawab Rasulullah SAW, Tuba lahu, maknanya kebahagiaanlah bagi dia, keuntunganlah bagi dia. Tuba, kebaikanlah bagi dia, segala yang elok-eloklah bagi dia. Maka setelah mendengar jawapan Nabi SAW, beliau menyapu tangan baginda Nabi SAW untuk keberkatan. Lalu bersumpah setia, berbai'ah. Kemudian dia pun beredar. Kemudian datang seorang lagi, lalu memegang tangan Nabi SAW untuk berbai'ah dan berkata, wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku apakah yang akan didapati oleh orang yang beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan, sedangkan dia tidak melihat Tuhan. Jadi lelaki yang pertama dia tanya, apa keadaan orang yang jumpa Nabi SAW, lihat Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, mengikut Nabi SAW, membenarkan Nabi SAW. Maka Nabi telah bagi respon dengan kata tuba lahu, berbahagialah, kebahagiaanlah untuk orang itu. Di sini dia tanya sama juga, tapi lain sikit. Orang tu tidak pernah jumpa Nabi SAW. Macam mana orang tak pernah jumpa Nabi SAW, tapi dia beriman dengan Nabi SAW, membenarkan Nabi SAW, mengikut Nabi SAW. Maka setelah Nabi SAW menjawab, kalau ikut matan Arab dia ni, dia kata sini, tuba lahu, berbahagialah bagi orang itu. Summa tuba lahu, kemudian berbahagialah bagi orang itu. Summa tuba lahu, kemudian berbahagialah bagi orang itu. Maka Nabi SAW bagi tahu 3 kali kebaikan, 3 kali tauba, 3 kali keuntungan, 3 kali kebaikan untuk orang yang beriman dengan Nabi SAW, yang membenarkan Nabi SAW, yang mengikut Nabi SAW, walaupun tak pernah dapat jumpa Nabi SAW. Memang para sahabat yang jumpa Nabi SAW, mereka ada keuntungan, ada kemuliaan yang tersendiri yang tak akan dapat oleh mana-mana generasi umat ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ihsan, dengan rahman rahim Allah Subhanahu Wa Taala, karimnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan asbab iman yang ada, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi SAW, kita ni bukan kata jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi pun tak pernah kan? Maka perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala pandang. Walaupun kita ni nak banding dengan sahabat, memang tak akan dapat tahap sahabat tu. Tapi di sisi Allah SWT ada kemuliaan lain, ada keuntungan lain. Dengan asbab, walaupun kita tak pernah tengok Nabi SAW, kita beriman dengan Nabi SAW. Jadi setelah mendengar jawapan Nabi SAW yang sedemikian, beliau pun menyapu tangan Nabi SAW dan berbai'ah, lalu beredar dari situ. Ini daripada Musnad. Hadis seterusnya, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun lahum ajrani, rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdu al mamluku idza adda haqqillahi ta'ala wa haqqi mawalihi, wa rajulun kanat 'indahu amatun فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. Pertama, seorang lelaki daripada ahli kitab, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang telah beriman dengan nabinya, kemudian beriman juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, itu yang pertama. Yang kedua ialah hamba sahaya. Hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya. Yang ketiga, seorang lelaki yang memiliki seorang hamba wanita, dia mendidik hamba itu dengan baik, mengajarnya dengan baik, kemudian memerdekakannya, lalu mengahwininya, maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari.
Kita dengar sekali lagi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. Pertama, seorang lelaki daripada ahli kitab, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang telah beriman dengannya, yang beriman dengan nabinya, kemudian beriman juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ialah hamba sahaya yang menunaikan hak Allah Taala dan juga menunaikan hak tuannya. Ketiga, seorang lelaki yang memiliki seorang hamba wanita, dia mendidik hamba itu dengan baik, mengajarinya dengan baik, kemudian memerdekakannya, lalu mengahwininya, maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari. Ada keterangan untuk hadis ini, catatan di sini. Maksud hadis di atas ialah pahala setiap amalan yang ditulis dalam buku catatan amalan mereka ini ialah 2 kali ganda berbanding pahala amalan orang lain. Sebagai contoh, jika orang lain menunaikan solat mendapat 10 pahala, maka salah seorang daripada mereka yang bertiga ini akan mendapat 20 pahala. Ini diambil daripada kitab Mazahirul Haq, keterangan ni. Jadi maksudnya 3 jenis orang ni ialah untung. Semua double. Semua amalan mereka dalam hidup mereka akan double. Pertama, orang yang ahli kitab, Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ini yang sepakat tentang ahli kitab. Tapi para alim ulama berbeza pendapat tentang golongan Sabi'in. Adakah Sabi'in ini termasuk ahli kitab atau tidak? Sabi'in ini ada sekarang ni masih ada lagi lebih kurangnya 60,000 orang pengikut. Mereka ni adalah umat ataupun yang mengikut Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam. Itu adalah golongan Sabi'in. Sabi'in lah yang dalam Quran sebut tu as-Sabi'in. Al-Yahudu wan Nasara was Sabi'in. Jadi Sabi'in ni ada satu grup lagi. Dia ada di Iraq, banyak di Iraq, tapi sekarang ni dah adalah kat Australia pun ada satu ada. Jadi ataupun disebut juga Madain. Sabi'in. Mereka ni beriman dengan Nabi Yahya alaihissalam. Dan bagi mereka Nabi Yahya ni Nabi Rasul penutup. Mereka percaya pada Adam, mereka percaya kepada Ismail, mereka percaya kepada Nuh, Nabi Idris, Seth dan sebagainya. Tapi mereka tak terimalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama lah macam orang Yahudi, mereka percaya dengan Musa, percaya dengan ni semua, tapi mereka tolak Isa dan mereka tolak Muhammad. Orang Nasrani mereka percaya Musa, mereka percaya Isa, tapi mereka tolak Nabi Muhammad. Jadi kalau golongan ni masuk Islam, pahala mereka seterusnya sampailah mereka mati double. Kalau orang musyrikin macam kafir Quraisy masuk Islam tu, dia tak double. Dia macam biasalah orang Islam biasa. Tapi oleh kerana mereka ni ahli kitab, mereka sanggup maknanya beriman, menerima Nabi SAW, mereka dapat double. Dan golongan kedua ialah hamba sahaya. Dia ni hamba, tapi dia jaga sungguh hak Allah Ta'ala dan juga hak tuan dia. Maka walaupun dia hamba sampai mati dia jadi hamba, tapi setiap amalan dia double. Begitu juga seorang lelaki yang ada hamba wanita, amatun, hamba wanita. Kemudian dia didiklah hamba tu, dan dia ajar takdik dengan taklim, dia merdekakan dan dia kahwin dengan hamba tu. Maka sepanjang hidup dia, bila memenuhi semua syarat ni, dapat double. Jadi sebenarnya kalau ikutkan tu sekarang ni dua golongan yang kategori akhir tu dah tak ada lah. Tapi yang untuk orang yang beriman, ahli kitab yang memilih untuk beriman dengan Nabi SAW, untung sangat bagi mereka, sebab mereka ni akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran 2 kali ganda. Inilah kelebihan iman yang ada pada umat ini. Nabi SAW beritahu dalam hadis yang pertama tadi kita dengar, yang bahawasanya kita yang tak pernah jumpa Nabi SAW, janganlah sedih sangatlah. Maknanya kita masih berpeluang untuk
mendapat kemuliaan 3 kali ganda, kebaikan yang 3 kali ganda, tapi dengan syarat kita beriman dan kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atba', sebab dia syarat dia kat sini, amana wa saddaqaka wattaba'aka. Beriman, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena yakin, kita beriman Nabi itu adalah Rasul Allah yang terakhir. Wa saddaqaka, dan kita tasdik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba', dan kita kena ittiba' Nabi, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat ni walaupun kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan ganjar dengan ganjaran yang lebih daripada orang yang sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Jadi semoga Allah SWT beri taufik untuk kita faham perkara ni, dan insya-Allah kita masih lagi ada dengan kita ni, bukan masih lah, telah berlalu pun separuh Ramadan, dan harapannya kita ada lagi separuh lagi yang lain, insya-Allah. Jadi kita kena banyak fikir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukral hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wahai Allah, Tuhan kami, sesungguhnya segala pujian hanya untuk-Mu ya Allah, segala kesyukuran juga alhamdulillah ya Allah. Wahai Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah pilih kami untuk bertemu dengan 5 bulan Ramadan untuk tahun ini ya Allah. Di harapan kami ada 5 bulan Ramadan lagi ya Allah. Wahai Allah, setelah berlalu setengah daripada Ramadan ya Allah. Wahai Allah, dalam kesyukuran ini ya Allah, kami juga minta ampun, minta maaf ya Allah, kerana 5 bulan Ramadan ini kami telah lalui dengan penuh kelalaian ya Allah, dengan penuh kekurangan ya Allah. Kami tak dapat buat sebagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan, bagaimana para sahabat telah tunjukkan ya Allah. Wahai Allah, ampunlah kami ya Allah, ampunlah kepada kami ya Allah. Wahai Allah, ampunlah kepada kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah kelalaian kami ya Allah, ampunlah khilaf kami ya Allah, ampunlah kekurangan kami ya Allah. Wahai Allah, Quran kami penuh dengan kekurangan ya Allah, semayang kami, rukuk kami, sujud kami penuh dengan kelalaian ya Allah. Wahai Allah, puasa kami tidak sempurna ya Allah. Wahai Allah, kami tak dapat puasa anggota tubuh badan kami, mata, telinga kami, tangan kami ya Allah. Wahai Allah, dalam kelemahan ini kami mengadu padamu ya Allah. Kau terimalah ya Allah, berlemah lembutlah dengan kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kau terimalah juga ya Allah, kau terimalah ya Allah, semata-mata dengan ihsan-Mu ya Allah, semata-mata kerana rahman-Mu ya Allah, semata-mata dengan rahim-Mu ya Allah, semata-mata dengan karim-Mu ya Allah. Wahai Allah, berlemah lembutlah dengan kami ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah, dan berilah kepada kami taufik untuk kami sempurnakan ya Allah 15 hari lagi ya Allah. Kau panjangkanlah umur kami untuk kami dapat lagi bersama dengan Ramadan 15 hari lagi ya Allah, sekurang-kurangnya ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah Ramadan kami ya Allah yang telah lalu ya Allah, Ramadan yang telah berlalu separuh ya Allah. Maka Kau terimalah ya Allah, dan Kau terimalah juga nanti untuk Ramadan yang akan datang ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, pada Engkau-lah kami mengadu ya Allah, pada Engkau-lah kami berharap ya Allah. Hanya ihsan dan rahmat-Mu yang kami mohon ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tadarru'ana, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.